warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk baru iaitu masa dan waktu. Kenali minit. Untuk subtopik kali ini, kenali minit. Okey, dalam minit. Okey, sebelum tu waktu tahun 1 kita dah belajar muka jam macam mana. Okey, ini adalah muka jam. Okey, kita dah tak tahu yang jarum yang nipis yang sentiasa bergerak ni nama dia jarum saat. Okey, kita tak ambil tahu macam mana kiraan saat, tapi kita nak kena tahu macam mana bacaan jam dan bacaan minit, pukul berapa. Waktu tahun 1 kita tahu jarum yang pendek adalah jarum jam, jarum panjang adalah jarum minit. Okey, kita hanya tahu bacaan pukul 3. Okey, kita tahu 3 suku dan kita tahu 3/2. Macam mana? Kita tahu macam mana bacaan suku, minit suku dan minit 1/2. Okey, jadi untuk tahun 2 kita nak tahu macam mana nak baca jam yang sebenar. Kita nak tahu macam mana kita nak baca jam yang sebenar. Macam mana kita nak baca jam yang sebenar? Okey, dalam minit kita yang pertama sekali kita nak tahu apa itu senggatan. Apa itu senggatan? Okey, senggatan kalau kita tengok jam, daripada nombor ke nombor kita akan nampak ada garis kecil ni. Okey, dia bukan tak berguna, dia ada guna. Itulah namanya senggatan. Inilah yang dipanggil senggatan. Okey, satu senggatan, okey, kiraan dia macam tu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dari nombor ke nombor ni ada 5 senggatan. Okey, apa itu senggatan? Okey, senggatan itu dikira sebagai 1 minit. Jadi, 1 senggatan bermaksud 1 minit. Jadi, dekat sini, okey, pukul 3. Okey, 3 jam. Okey, bila dia bergerak kepada 1 senggatan bermaksud 1 minit. 1 senggatan sama dengan 1 minit. Okey. 1 senggatan bersamaan dengan 1 minit. 1 senggatan bersamaan dengan 1 minit. Okey. Jadi, kita dah tahu. Yang kecil-kecil ni 1 minit. Okey, 2 minit. 2 senggatan 2 minit. 3 senggatan 3 minit. Okey, macam tu cara nak baca. Okey, yang pastinya jarum minit yang bergerak kepada senggatan-senggatan tersebut. Okey, seterusnya macam mana kita nak baca nombor yang ada pada muka jam. Okey, kita tahu kalau jarum pendek ada pada nombornya, maksudnya kita tahu dia pukul 3. Kita tahu dia pukul 3. Tetapi kalau minit, kalau jarum minit ada pada pukul 1, ada pada nombor 1, kita baca 3 1 minit ke? Bukan. Kita akan baca 3 5 minit kerana senggatan yang berlalu adalah 5 senggatan, iaitu 5 minit. Jadi, daripada nombor 12 ke nombor 1 ada 5 senggatan, jadi 5 minit. Bacaan jam ni adalah 3/5 minit. Okey, ingat. Cara mudah untuk kita hafal macam mana minit. Okey, kita kena hafal sifir 5. Sifir 5 kan 5, 10, 15, 20, 25, 30, macam tu. Okey, jadi dekat jam ni kalau ada dekat 1, maksudnya dia telah melalui 5 minit. Okey, 5 minit. 5 minit. Kalau ada dekat nombor 2, maksudnya dia telah berlalu 10 minit. 3/10 minit. Sebab dia telah melalui 10 senggatan. Sama dengan 10 minit. Okey. Tak kisahlah jam tu ada nampak senggatan ke, tak nampak senggatan ke, kita tetap kena kira dia sebagai 5 minit, 10 minit. Okey. Kalau ada pada nombor 3 maksudnya 15 minit. 20 minit, 25 minit, 30 minit, 35 minit, 40 minit,
45 minit, 50 minit, 55 minit, 60 minit. Okey. Satu pusingan lengkap jam ada 60 minit. Satu pusingan lengkap jarum minit, jarum yang panjang ni ada dah 60 minit. Jadi, bila dah selesai 60 minit, jam akan berubah kepada nombor seterusnya. Iaitu pukul 4. Macam tu. Sekiranya bilangan minit selesai pusingan lengkapnya, ia akan berubah kepada jam yang seterusnya. Tengok, nampak tak? Jarum minit bergerak, jarum jam akan bergerak kepada jam yang seterusnya. Macam tu. Maksudnya, dalam 1 jam, kita ada 60 minit. Pusingan lengkap jarum minit adalah 60 minit. Bersamaan 1 jam. Faham tak? Maksudnya, okey, tengok. Pusingan lengkap 60 minit, jarum minit akan tambah 1 jam. Daripada tadi pukul 6 terus ke pukul 7. Macam itulah maksud dia. 60 minit bersamaan 1 jam. Bertambah 1 jam. Macam tu. Jadi, pusingan lengkap 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, seterusnya kita nak tengok. Okey, kita tengok lagi macam mana nak baca. Okey, dekat sini ada pukul 7. Sekarang 7:05 minit. Okey, kita teruskan lagi kepada 7 berapa ni? 7, 5, 10, 15. 7:15. 7:15. Okey, ataupun nama lain dia 7 suku. Sebab apa suku? Okey, jam ni kita bahagikan. Nampak tak? Pukul 12 tu besar, pukul 3 besar, pukul 6 besar, pukul 9 pun besar. Okey, kita bahagikan. Kita bahagikan jam ni kepada 4 muka. 4 bahagian. 4. 1, 4. Nampak tak? Ustazah ada bahagikan. Nampak tak? Okey. Kalau satu bahagian ni bermaksud suku. Kita kan dah belajar pecahan. Okey. Satu bahagian ni maksudnya suku. Okey, kita buat bulatan. Okey, kita bahagi 4. Kalau satu bahagian ni kita panggil suku. Suku. Begitu juga jam. Kita pun ada suku juga. Jadi, kalau jarum minit cecah nombor 3, kita anggarkan 12, 3, 6, 9. Maksudnya, kita dah berlalu 15 minit. Jarum minit ada dekat nombor 3, bermaksud suku minit dah berlalu. Jadi, selain daripada kita sebut 7:15, kita sebut suku. 7 suku. Macam tu. Okey, jadi suku ni bermaksud 15 minit. Manakala setengah pula, setengah berapa? Tengok, setengah. Okey, setengah dah berlalu bermaksud berapa? Tengok 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kalau jarum minit dah mencecah kepada nombor 6. Nombor 6 maksudnya setengah telah berlalu. Jadi setengah minit telah berlalu bermaksud 30 minit. 30 minit. Macam tu. Jadi selain daripada kita sebut 7:30 minit, kita sebut 7:30. Selain daripada kita sebut 7:15 minit, kita sebut 7 suku. Macam itulah cara untuk baca jam dan minit yang betul ataupun minit yang suku setengah. Macam tu. Okey. Itu saja untuk kenali minit. Kita lanjut kepada sebut dan tulis waktu. Okey. Dekat sini Ustazah ada sediakan jam, waktu. Okey. Sediakan waktu-waktu. Okey. Berbeza dengan yang kita tengok ni. Okey, ini jarum jam. Okey, ini jam yang jarum.
Kalau nombor yang macam ni kita boleh tengok dekat telefon bimbit. Okey. Kita boleh tengok dekat telefon kita. Okey, kita boleh tengok kat telefon nombor dia, nampak tak? Nombor dia macam tu. Macam ni. Ni nombor digital. Okey, yang ni nombor dalam bentuk jarum. Okey, macam mana kita nak sebut? Macam mana kita nak sebut dan macam mana kita nak tulis? Okey. 2.55 Sebutan dia sekarang ni pukul 2.55. Pukul 2.55 dalam bentuk digital senang. Kita boleh sebut je pukul 2.55. Sekarang pukul 2.55. Kalau dekat bentuk analog ni, okey, bentuk jarum, jam jarum, okey, kita tengok 2.55 macam mana. 2.55 macam ni. Dia hampir ke jam 3 sebab 55 ni 5 minit lagi dah nak pukul 3. Okey, jadi sebab tu dia dah hampir dah. Jarum jam kan dia bergerak lambat sampai mencecah jam dia baru dia jadi tepat. Okey, jadi jam 2.55 ni dia dah menghampiri jam 3. Okey, jadi sekarang ni macam mana kita nak sebut dan macam mana kita nak tulis? Jam sekarang menunjukkan pukul. Okey, kalau jam kita tak boleh lupa letak pukul. Pukul berapa? Pukul 2.55. Okey, macam tu. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.55. Macam tu. Okey. Seterusnya, sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 11.45. Pukul, tulis jangan lupa pukul 11.45. Okey, seterusnya. Seterusnya jam menunjukkan pukul berapa? Pukul 10.20. Pukul 10.20. Okey, dan yang terakhir sekali, sekarang menunjukkan pukul 4.05. Betul ke 4.05? Okey, sebab yang lain ni semua adalah nombor puluh. Jadi nombor sah, okey, ataupun minit pada minit sah, bukan puluh, kita letak minit di belakang dia. Cara baca dia pukul 4.05. Macam tu. Contohnya kalau dia pukul 4.1. Jadi kita letaklah pukul 4.1. Maksudnya kalau minitnya bawah daripada 10 minit, kita akan letak minit di belakang. 49 minit, 45 minit, 46 minit. Tapi bila dah start 10, kita panggil pukul 4.10. Bila dia dah mencecah nombor puluh, kita dah tak sebut minit dah kat belakang. Kita hanya sebut minit bila dia kurang daripada 10 minit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macam tu. Okey, itu saja cara nak sebut jam. Jangan lupa pukul dan macam mana kita nak tulis jam. Itu saja yang terakhir sekali. Okey, perkaitan waktu. Okey, apa yang sama dalam waktu ni? Okey, jadi sekarang kita nak tengok. Okey, yang pertama sekali 60 minit. 60 minit, tadi Ustazah ada beritahu 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Okey, 60 minit bersamaan 1 jam. Atau 60 minit ni bila jam jarum, ia bermaksud 60 minit bermaksud 1 pusingan lengkap jarum apa? Kalau cukup 60 minit ni jarum minit lah. Okey, 1 pusingan lengkap, pusingan
lengkap jarum minit. 60 minit bersamaan 1 jam ataupun 1 pusingan lengkap jarum minit. Okey. Seterusnya setengah jam. Tadi saya tekankan setengah jam bermaksud setengah jam. Tengok ni, setengah jam bermaksud 30 minit. 30 minit. Okey. Seterusnya suku jam. Suku jam bermaksud 15 minit. 15 minit. Okey, seterusnya satu hari. Okey, satu hari ada berapa jam? Okey, satu hari kita ada 24 jam. 24 jam, 12 jam pada siang hari dan 12 jam pada malam hari. Okey. 12 jam siang hari, 12 jam malam hari. Jadi satu hari ada 24 jam. Okey, dan 12 jam, okey, kita tengok 12 jam. 12 jam ni macam mana kita nak tahu 12 jam? Dia pusingan lengkap berapa? Kalau 12 jam pusingan lengkap, satu pusingan lengkap ke dua pusingan lengkap? Sebab salah kata 24 jam, satu hari ada 24 jam, 12 siang, 12 malam. Jadinya 12 jam ni baru satu pusingan jam lah. Jadi satu pusingan dia sama macam ni, tapi ini pusingan jarum minit. Tapi 12 jam adalah satu pusingan lengkap jarum jam. Jarum jam kan bergerak daripada satu nombor ke satu nombor. Tak macam jarum minit, lambat. Okey, jarum jam dia gerak lambat, tengok tu. Dia gerak selepas jarum minit habis satu pusingan, baru jarum jam lengkap berpindah satu pusingan. Macam tu. Jadi ni okey, baru lengkap satu pusingan jarum jam. Okey. Kalau contohnya siang hari, kira baru lengkap satu pusingan jarum jam untuk siang hari. Jadi kena lengkapkan lagi satu pusingan jarum jam untuk malam hari pula. Jadi untuk satu hari kita akan ada 2 pusingan lengkap jarum jam. Sebab kita ada 24 jam. Macam tu. Okey, itu adalah perkaitan waktu. Kita kena ingat. Kalau macam ni, kamu semua kena ingat. 60 minit bersamaan 1 jam. Ataupun satu pusingan lengkap jarum minit. Okey, seterusnya setengah jam, 30 minit. Suku jam, 15 minit. Satu hari ada 24 jam. 12 jam ada satu pusingan lengkap jarum jam. 24 jam ada 2 pusingan lengkap jarum jam. Satu hari ada 2 pusingan lengkap jarum jam. Okey, saya tulis kat sini. Satu hari kita ada 2 pusingan lengkap jarum jam. Ataupun satu hari ada 12 jam siang dan 12 jam malam. Macam tu. Itu saja untuk perkaitan waktu. Sekian, terima kasih.